Assalamualaikum, kembali dalam channel Ahmad Zul Hisham. Bersama dengan saya kali ini, dalam video kali ini adalah Proton X70. Seperti mana kita tahu, Proton sedang mengalami permintaan yang cukup tinggi dekat pasaran. Ramai yang nak mendapatkan kereta baru ni terpaksa menunggu sampai ke 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan untuk tunggu sebuah kereta baru X70, iaitu abang kepada X50 lah. So kereta ni dilancarkan pada tahun 2020. Dia ada 4 varian, masih lagi sama sampai sehingga kini. Dia ada satu kali facelift. Logo dia berubah. Macam sekarang ni saya punya, bersama dengan saya adalah X70 model facelift. Sebab logo dia dah bulat dah. Sebelum ni logo yang lama tu lah. Masih lagi ditawarkan dalam 4 varian. Yang pertama ialah standard 1.8, kemudian executive 1.8, Premium 1.8, dan yang paling tinggi adalah Premium X 1.8. So beza Premium dengan Premium X cuma dekat bahagian bumbung saja. Bahagian lain semua sama. Termasuk adalah Premium dia pakai rim 19. So pertama sekali, kalau kita nak tengok dulu dekat bahagian depan ni, memang mereka bentuk yang saya boleh cakap sangat best. Kalau sekali pandang tu, saya boleh kata macam ada motor. Kita boleh tengok macam kereta Range Rover. Range Rover bahagian depan ni. Bahagian depan ni kita tengok lampu ni, lampu adalah lampu projector lamp. Kemudian kita ada infinite wave kat sini. So, sangat menarik. Warna dia adalah warna yang dia bukanlah hitam, dia macam grey matte macam tu. So dekat logo ni, kalau kita tengok sini ada kamera. Ini adalah kamera 360 yang ada dekat keliling kereta. Sini side mirror 2 dan juga belakang. Dan bawah ni pun ada sensor parking. Yang kat tepi ni kita ada kemasan krom, dan kita ada satu kecil je fog lamp dekat bawah ni. Daripada depan kita tengok dekat bahagian tepi, yang pertama sekali adalah tayar dia lah. Yang paling best ialah tayar ni sangat-sangat besar, 19 inci. Rim dia punya design saya suka sebab dia mudah basuh. Saya punya cita rasa rim ni ialah dia mudah basuh. Walaupun dia banyak spook dekat sini. Dia ada berapa spook ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dan 1 ni dia ada 3 cabang lah. Tapi dia sangat besar lah. Kita boleh capai dengan mudahnya. Dan bahagian tepinya dia ada satu lagi logo TGDI. Ini adalah satu logo yang saya tak suka pada X70. Saya tak tahu kenapa logo ni ada kat sini. Daripada bawah ni kita tengok side mirror ni, dia cukup besar. Memang visibility yang cukup untuk driver. Dia ada kamera dekat bawah ni. Yang pastinya kalau side mirror ni terlanggar, terpecah, memang kena tukar satu set lah. Dan dia sekali dengan kamera. Saya tak tahu kos dia berapa. Memang hati-hatilah. Dan saya berada dekat bahagian passenger. Daripada passenger ni, pintu ni boleh dibuka sama juga dengan bahagian driver. So sebab dia ada beza dengan model Iris dan juga Persona, kalau tak silap, dia ada beza antara passenger dengan juga driver. So macam model X70 ni, kalau driver tu daripada sini pun dia still boleh buka kunci tu dengan sensor ni lah, keyless entry. Daripada tepi kita bawa ke bahagian belakang. Okey, belakang ni design dia sangat best. Kalau kita tengok kan, dia punya position lampu atas ni dia tinggi. Even bukaan boot dia pun dia start daripada sini, memang tinggi. Bawahnya dia ada, kita panggil diffuser ni. So diffuser ni adalah fungsi dia untuk menampakkan bahagian ni tak terlalu besar lah. So basically macam tu. Okey, untuk model facelift ni yang menarik dia ialah kita ada leg power boot. Untuk model CBU yang first model tak ada leg power boot. So ini memang satu benda yang owner X70 memang angin lah dengan orang yang dapat model CKD. Okey, cara buka boot dia, yang pertama ialah remote. Yang kedua ialah kita tekan button dekat sini. Yang ketiga ialah leg power boot. Okey, kita tengok leg power boot punya function, efficient ke tak. Nampak? So kita dengan bawa barang, kita just macam tu saja. Okey, ini adalah bukaan maksimum kita punya power boot. Dia ada button dekat sini untuk lepas dah isi barang, kita dah tutup, kita just tekan button ni saja.
dia akan tutup automatik. Ini bila dah ada button ni, saya pun tak tahulah apa fungsi handle dekat sini. Memang kita tak boleh turunkan secara manual. Dia ada function safety. Kalau kita turunkan dia, kita letak tangan dekat sini, ada budak ke apa ke, dia akan safety, dia akan elakkan kita daripada tersepit. Tapi kita tak boleh turunkan dia secara manual. Yang dia ada lagi dekat sini adalah kalau dia terlalu tinggi, kita boleh setkan dia kepada satu level yang lebih rendah. Katakanlah kita nak dia buka setakat ni saja. Bila kita buka, ini adalah takat dia. So kita tekan ni lama-lama 3-4 second sampai ada bunyi tik dekat situ. So ini adalah level maksimum kemudian yang kita akan buka selepas ini. So macam orang yang tak tahu apa nak tinggi, dia boleh sampailah button ni. So untuk nak tinggikan balik ni, kita kena gunakan sistem infotainment dekat dalam kereta ni nanti. Kita akan tunjukkan nanti. So inilah ruangan boot dia yang bagi saya cukup. Sebenarnya dia lebih kurang 300 liter ataupun 400 liter, tapi memadai untuk perjalanan keluarga balik kampung. Ada 2 luggage dekat belakang sini. So jom kita tengok dekat bahagian dalam kereta. Sekarang kita ada dekat dalam X70. Okey, dalam X70 ni bila kita masuk, display dia akan menunjukkan jam dan juga tarikh dekat depan ni. Bila kita start je kereta, nampak display dia sangat menarik. Dia memang full apa kita panggil lah, full display lah. Kalau kita tengok kat sini, dia punya bahagian infotainment dia memang tak banyak button. Dia cuma ada touch screen dekat sini. Dekat bahagian tengah ni dah lebih kurang 9 inci. Dekat tepi pun touch screen juga. Yang ada adalah button-button dekat bawah ni, button aircon ataupun climate control dan juga electronic parking brake, auto hold. Dekat traffic light kita still dalam D, dia akan hold kereta ni dalam 3 second. Kemudian ada ESC. Dekat tepi ni ada mode, iaitu eco mode dan juga sport mode. Auto kita panggil hill assist dan juga front sensor, front parking sensor. Okey, itu yang button. Kebanyakan infotainment dia akan ada dekat sini. Macam mana saya cakap tadi, kita nak setkan ketinggian power boot pun ada dekat dalam kita punya sistem infotainment ni. Satu lagi dekat area climate control ni, dia ada juga ionizer dekat sini. Ini satu function yang bagus kalau memang kita spend masa banyak dekat dalam kereta. Bagus untuk ada ni, untuk memastikan udara yang ada dekat dalam kereta ni sentiasa bersih. Okay, dekat steering ni pun just nice. Dia tak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Dan kita panggil bawah ni rata. Memang best sebenarnya kalau ada rata ni. So kita tahu position steering ni ada kat mana. Dengan, yalah, kita boleh feel permukaan rata ni ada dekat bawah. So steering dengan straight lah. Kemudian kita ada juga auto cruise dekat bahagian kiri. Kebanyakan orang dia jarang guna benda ni, tapi benda ni sangat-sangat berguna untuk pemanduan jauh lah. Okay. Kemudian dekat bahagian kanan ni pula adalah function-function infotainment. Saya tak faham kenapa dia ada dekat sebelah kanan. Sepatutnya untuk infotainment ni ada dekat sebelah kiri lah. Sebabnya radio kat sebelah situ, so controller ada kat sini. Tapi kita faham kereta X50 ni asal dia adalah left hand drive. Tapi itulah, kita ubahkan steering ni ke kanan kan. Kalau boleh function ni juga boleh diubah sesuai dengan posisi kereta ni lah. Infotainment dan juga switch dekat sini. Okay, ruangan handrest ni, dekat sini ada satu kompartmen. Yang ni boleh letak botol air. Dan juga ada logo kunci kat situ, menunjukkan tempat kita perlu letak kunci. Tapi buat apa kita nak letak kunci kat sini kalau kita boleh letak kunci dekat dalam poket? Kemudian kita ada juga handrest dekat sini. Ruang dia tak begitu besar. So ini mungkin tak digemari lah oleh orang perempuan yang nak letak handbag dekat sini. So dia akan letak handbag dekat sebelah sini. Kalau suami dekat sebelah sini, atas rebah suami lah handbag tu berada. Kita ada juga okay, kalau kita tengok kita punya ni, dia ada damping kat situ. Dia tak, dia okey. Kemudian speaker dia brand Kenwood.
Radio kereta ni memang best. Sebab dekat ruang bonnet dekat belakang pun dia ada subwoofer dekat tayar spare. Berada dalam kereta X70 ni memberikan satu feel kemewahan lah. Yang pertama, saya rasa sebabkan material yang digunakan ni memang berbeza daripada kereta-kereta Proton yang biasa kita guna lah. Iris, Persona, Saga dan sebagainya. Memang berbeza. Yang tak, walaupun sini yang soft touch cuma bahagian sini saja, bahagian atas ni. Macam topak pun ada dekat atas ni. Kemudian kat sini hard plastik, sini pun hard plastik. Tapi color dan juga material dia tu sedap dipegang. Termasuklah juga dengan bahagian seat, bahagian tengah, dan juga ada pemegang tangan dekat sini. So kita rasa satu kemewahan sebenarnya dekat dalam kereta ni. Kereta ni juga dekat seat passenger ada button kita panggil boss switch boss switch button ni orang belakang boleh setkan kedudukan seat passenger ni, ke depan, ke belakang, menurun dan juga menaik. Total port USB dekat dalam kereta ni semua ada 6. Memang menarik lah untuk sebagai kereta family SUV 5-seater. Okey, memandu X70 taklah seagresif seperti mana kita bawa kereta-kereta Proton yang sebelum ni. Kalau Proton sebelum ni, yang saya boleh cakap yang paling antara yang best ialah Proton Wajar dan juga Proton Gen 2, kemudian Iris, World Rally kan. So untuk kereta-kereta tu bawa sedap sebabkan handling dia yang cukup agresif. Tapi berbeza dengan kereta X70 ni, dia lebih sopan dan yang paling penting dia rasa lebih mewah untuk memandu kereta X70 ni. Dia tak underpower, laju juga kereta ni, tapi kita tak rasa ligat macam kereta-kereta Proton yang dulu. So tak apa, best juga kalau bawa kereta mewah macam ni pun. Okay, kita try eco mode dulu. Kita on eco mode dan panel ni akan berubah menjadi biru. Adakah dia benar-benar eco? Kita cuba tekan sikit. Okay, dekat depan ni ada kereta. Kita cuba tekan sikit. So untuk pemanduan eco, dia tak adalah slow. Dia masih lagi laju, masih lagi ada pick up tu. Okay, daripada biru tu kalau kita tukar kepada sport, memang dia terus bertukar kepada merah. Dan memang tak sopan langsung lah. Memang dia sangat saya rasa laju juga sebenarnya, sebab dia kan engine 1.8. Kalau tengok untuk olengan badan dia still okay lah. Untuk kita nak orang kata apa, have fun dalam driving tu still boleh lagi. Okay, kalau kita tekan balik sport mode tu, dia akan masuk ke normal mode lah. Pada saya dia tak begitu signifikan dia punya perbezaan antara normal mode dan juga eco mode. Tapi bila kita masuk sport mode tu, memang dia tak bagi can, dia terus bagi power dekat kita macam mana yang kita nak. Okay, bila kita bawa kereta ni, yang paling best sekali ialah dia punya 360 camera. 360 kamera, kalau kita tengok tadi, bila kita bagi signal pada speed bawah 30 km sejam, dia akan tunjukkan apa yang ada dekat sekeliling kereta. Okay, kita tengok sini, dia akan tunjukkan dekat bahagian belakang. So kita tahu ada tak kereta-kereta yang tengah ada dekat sebelah kiri. Bila kita signal kiri, kita tahu ada kereta tak sebelah kiri, ada tak motor sebelah kiri. So kita akan lebih berhati-hatilah. Macam tu juga kalau kita letak pasangkan signal dekat sebelah kanan. Macam sekarang ni speed 60, bila kita bawa kepada speed 30 saja, automatik kamera ni akan tunjukkan apa ada 360 kamera dan juga kamera pandang belakang. Dan grafik dia sangat cantik. Kita dapat tengok kamera view tu sangat cantik, dan ada view kereta. Kita boleh agak kedudukan tayar kereta tu dekat mana. Dan bila kita straight line, kita bawa straight ni pun, kalau kita bawa kurang daripada 30, dia akan tunjukkan kamera bahagian depan. Macam tadi kan, bila kita masuk Sipang, kita maintain speed tu dekat 30. Kita cuba lagi sekali.
Okey, dia akan tunjukkan kamera kat sebelah kanan. Kemudian bila kita straight line, kita dah straight line, kamera ni akan tunjukkan dekat bahagian depan. So ini feature-feature yang menarik, yang safety dan juga fun untuk kita drive sesebuah kereta. Kereta X70 ni kalau kita order baru dekat Proton, waiting time still lagi lama, kena menunggu lebih kurang 3 ataupun 4 bulan macam tu. Begitu juga dengan kereta X50. Saya rasa X50 tu lagi lama, even sampai 6 bulan, kadang-kadang tu sampai 8 bulan baru dapat kereta baru. So ada option untuk cari kereta second hand. Second hand untuk value kereta X50 dan juga X70 ni sebenarnya masih lagi mahal lah, sebab permintaan dia masih lagi tinggi. Tapi persoalan dia, berbaloi tak untuk kita beli dan pakai X70? Okey, dia berbaloi kalau memang kena dengan kegunaan kita lah. Siapa yang patut pakai X70 ni ialah mereka-mereka yang saya rasa dia tak kisah sama ada dia berkeluarga ataupun memang dia untuk bawa seorang saja pun, still best untuk memandu X70 ni. Tapi dia punya karakter dia ialah dia bukan nak menuju ke arah kata apa, memandu secara agresif. Dia tak ada macam tu. Dia smooth lah. Untuk bawa kereta ni dia untuk orang-orang yang nak rasa mewah, tenang, tapi tak nak beli kereta yang import yang mahal-mahal tu lah, yang brand-brand lain, Mazda, brand Mercedes, dan juga SUV brand lain. Sebab harga SUV X70 ni dia bermula daripada 100,000 sampailah ke lebih kurang 120,000. Berbeza dengan SUV lain, contohnya Toyota Corolla Cross 140,000, Honda CR-V pun 140,000. Kalau Mazda CX-3 yang itu adalah compact SUV yang direct competitor dengan X50, itu pun dah 140,000. Kalau saingan untuk X70 adalah Mazda CX-5, itu pun harga dia adalah 160,000. Harga CX-5 Mazda 160,000. Compare dengan ini cuma X70. Walaupun Mazda CX-5 tu adalah model lebih kurang tahun 2016 macam tu. Dari segi feature, dari segi kecanggihan, memang X70 ni jauh lebih canggih daripada Mazda CX-5. So itulah dia review saya berkenaan dengan kereta X70. Recommend atau tidak? Ya, saya recommend orang untuk pakai kereta Proton X70 ni. Okay, jumpa lagi di video akan datang. Kalau suka video ini, boleh like, boleh komen. InsyaAllah kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.